Okay, kita start dulu. InsyaAllah kita start kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Okay, terima kasih sekali lagi semua yang hadir, dan mostly rasanya malam ni ramai yang daripada saya boleh kata dari Twitter lah kan. Okay, so kita malam ni kita terus kepada kita punya kelas, iaitu kita nak belajar macam mana cara untuk ni lah, kita cash out kan kita punya BNB, asset BNB. So istilah yang biasa digunakan dalam dalam apa ni, cryptocurrency atau crypto asset ni, iaitu on ramp dengan off ramp lah. So kalau on ramp ni bermaksud kita daripada fiat kepada blockchain, ataupun daripada ringgit kepada any crypto lah, sama ada BNB atau Bitcoin ataupun Ethereum kan. Jadi kita cuba tengok. So ada banyak cara untuk kita on ramp dengan off ramp. So kalau off ramp ni pula sebaliknya lah, maknanya daripada blockchain, iaitu daripada kita punya crypto tu kepada fiat money. Silap lah tak buat auto admit ni. Okay, so saya buat masa ni saya off dulu mic. So kalau ada sebarang persoalan, boleh tulis di ruang komen atau chat. So saya akan baca lah. Okay, jadi kalau dekat Malaysia ni mostly exchanger ataupun dia ada dua lah yang biasa orang guna. Kita akan ada central wallet dengan decentralized wallet. So centralized biasanya istilah yang guna CEX atau DEX lah. Kalau DEX tu biasanya dia decentralized, dan CEX tu adalah merujuk kepada centralized lah. Stop share dulu. Ada masalah untuk kita admit orang masuk. Okay, tak apa. So kita teruskan je. Okay, sekejap dia macam error rasanya. Okay, sorry. Oops. Okay, sorry ada sedikit technical error. So, okay. Okay, kalau boleh nampak dekat skrin. Okay. So, antara yang famous lah dekat Malaysia yang guna centralized exchanger dekat Malaysia, yang kebanyakan player-player crypto ni guna adalah boleh tengok je lah, exchanger dekat sini biasa dia akan keluar lah Luno. So kalau macam yang registered, seperti yang kita tahu, kita boleh buka lah dekat website SC ni, dia akan tunjuk lah list of yang listed kan, yang dia dah approve lah. Maknanya dia punya tu cukup syarat, menepati syarat dekat SC. So dia benarkan lah untuk berdagang. Okay, so kita boleh tengok ada 4, Luno, MX, Synergy dengan Tokenize. Okay, okay.
Selain tu, kalau macam kes kelas kita malam ni, sebab kita fokus kepada BNB, sebab kebanyakannya daripada NFT artis dekat pentas kan, dan NFT yang terjual tu akan terjual dan dapat dalam bentuk BNB lah. Jadi kita akan banyak menggunakan BNB, jadi kita perlu cash out kan lah. Macam kita nak pakai duit ringgit, jadi kita perlu cash out kan, kita liquidate kan kita punya BNB. Daripada biasanya kalau pentas ni kita akan guna MetaMask wallet lah. Okay, jadi untuk MetaMask wallet pula adalah DeFi wallet atau decentralized wallet lah. Okay, kalau kita boleh tengok bila kita Google, DeFi wallet yang available adalah ni ada yang tak famous lah kat Malaysia. Contoh macam MetaMask, mostly kita guna MetaMask lah. MetaMask, so kita ada Edo, Coinbase, Trezor, Agent. Okay, tapi ada beberapa ni tak berapa famous lah. So yang famousnya Coinbase dengan MetaMask kan. Jadi ini adalah DeFi wallet. Okay, beza DeFi dengan centralized. Centralized tu kebanyakannya licensing dan dimiliki oleh syarikat lah. Maknanya kalau kita install wallet yang ada dalam certain apps tu, contoh macam wallet Luno ke, wallet Binance ke, so wallet-wallet tu dimiliki oleh syarikat. Okay, contoh macam yang sebutkan tadi lah. Berbeza dengan DeFi wallet yang mana aset-aset yang tersimpan dalam tu, contoh macam MetaMask, adalah dimiliki oleh owner tu sendiri, atau pemegang kunci atau pemegang mnemonic phrase tu lah. Siapa yang ada mnemonic phrase kepada ataupun akses kepada wallet DeFi tu, dia lah pemilik aset yang ada dalam tu. Jadi dalam dunia Bitcoin ni, dia punya dalam dunia kripto ataupun blockchain ni, dia punya aset, kita punya aset tu tersimpan kat dalam key tu. Berbeza dengan yang exchanger. Kalau exchanger ni kita punya aset tu tersimpan dekat dalam, sama ada kita register melalui email ataupun phone number ataupun any yang related kepada kita lah. Contoh macam email dengan phone number tu kan, untuk kita boleh access kepada wallet centralized tu. Okay. Okay. Jadi macam mana kita nak on-ramp tu, kita ada mungkin boleh refer video-video sebelum ni, video-video kelalaian macam mana kita buat beli install exchanger, lepas tu masukkan duit kan. Kita dah ada dah dalam kelas dan dah upload dalam YouTube. So hari ni kita nak off-ramp lah, belajar off-ramp macam mana daripada BNB tu kita nak cash out kan dia, ataupun kita nak liquidate dia supaya dia boleh masuk dalam account bank kita. Okay, so ada soalan, kalau anda syarikat macam Luno akan kena tax ke? Okay, syarikat Luno ni sebab dia tertakluk kepada perundangan Malaysia. Okay, jadi apa-apa transaksi yang cukup syarat dan kita boleh dapat hasil lah daripada sama ada pelaburan ataupun keuntungan, so kita akan dikenakan cukai lah, bergantung kepada syarat-syarat yang dah ditetapkan oleh LHDN. Okay, okay, DeFi wallet ni hot wallet ke? Tak semestinya. Okay, hot wallet dia ada dua. Dalam istilah wallet ni dia ada dua, satu hot wallet, satu cold wallet. Okay, kalau hot wallet ni mostly kita simpan dalam device lah. Contoh macam handphone, apps tu kita panggil hot wallet lah. Kalau cold wallet ni adalah kita beli hardware wallet. Hardware wallet atau cold wallet lah istilah dia. So kalau macam SafePol tu dia ada yang S1 tu kan, tu adalah cold wallet ataupun hardware wallet lah. Okay. Alright. Jadi saya nak stop dulu.
sharing screen ni sebab saya nak akses kepada MetaMask Wallet ni supaya semua orang boleh tengok. Okay. Alright. Okay. Okay. Saya buka. Okay, saya cuba buka ni. Boleh nampak ke? Oh, tak boleh nampak. Kalau saya buka extension tu. Boleh nampak ke extension MetaMask ni kat screen? Dia ada, sepatutnya ada pop up sini. Cuba komen chat dekat ruangan chat tu, nampak atau tak nampak? Tak ada. Okay, sepatutnya akan ada lah satu kotak dekat sini yang akan tunjuk kita punya current balance. Okay. So pertama sekali bila kita bercakap tentang DeFi wallet ni, iaitu MetaMask ni, jadi dia tak ada akses kepada, orang cakap akses kepada bank lah, sebab itu adalah hak milik pemunya ataupun key, pemegang key, melainkan kita melakukan transaksi menggunakan smart contract. Okay. Jadi smart contract ni apa dia? Smart contract ni adalah satu programming ataupun yang application yang ada dekat dalam di apps tu, decentralized application, yang mana kita guna, kita boleh swap ataupun kita boleh tukar lah daripada BNB jadi USDT ke, ataupun BNB daripada BNB jadi Bitcoin ke. Tapi syaratnya adalah kripto ke kripto lah. Okay. Dia tak boleh ke ringgit ataupun ke USD, fiat currency lah. Okay. Tapi benda ni boleh kita buat dengan menggunakan peer to peer ataupun P2P lah istilah dia. Okay. Jadi P2P ni macam mana? Kita punya asset BNB yang ada kat dalam MetaMask tu, kita jual dekat kawan kita yang ada MetaMask juga, dan willing buy willing sell lah. Maknanya kita sanggup jual dengan harga tu dan dia sanggup terima beli harga yang kita offer tu lah. Okay. Jadi kalau kita tengok harga BNB hari ni, BNB tu MYR sekarang lah kan. Okay. Harga dia satu BNB tu around RM2,190.44. Okay. So agak murah kalau kita compare dalam untuk dalam masa 6 bulan. Okay. Kalau 6 bulan dia dah naik 83%. Kita tengok sebulan lah. Okay. Sebulan dia dah turun 16%. Compared to 2,500 sebulan lepas. Okay. So inilah kita, sama ada kita boleh ikut rate semasa direct convert. So kalau biasanya mostly yang ni dia orang suka guna CoinGecko lah, ataupun sama ada CoinGecko ataupun CoinStart. Okay. Dekat sini ruangan ni kita boleh pilih currency lah. Contoh kita nak BNB MYR. Ada ke? Tak ada pula. Okay, tak ada. Okay, ada BNB to USD je dekat CoinGecko. Ke kat CMC ada. Kita cuba tengok CMC ada ni.
BNB MOR. Okey. Jadi sama ada kita nak guna rate ni ataupun kita nak guna rate P2P dekat exchanger, terpulang lah kan. Willing buy, willing sell. So konsep dia macam tu lah, willing buy, willing sell. Tapi benda ni terdedah kepada risiko lah. Sama ada penjual tu yang scam ke apa kan, kita tak tahu. Melainkan kita memang betul-betul kenal, memang kawan kita sendiri dan kita boleh boleh exchange lah. Okay, contoh macam ni, BNB MYR ni, kita nak tukar 0.1 BNB. Jadi dia auto kirakan lah berapa harga semasa 218 40 sen. Okay, tapi terpulang kepada kita sama ada kita nak pakai rate ni ataupun biasanya orang akan tukar kepada USDT dulu. USDT YR rate. Okay. Sebab USDT MYR ni dia ada harga yang orang jual lah. Biasanya time market merah USDT ni dia akan agak mahal. Okay, bergantung lah kepada pembeli dan penjual untuk decide harga yang diorang, kalau rasa macam penjual tu jual BNB tu harga mahal sangat, so tak perlu accept lah. Dan samalah kalau macam pembeli offer harga terlalu murah, penjual boleh decide lah nak jual atau ni kan. Okay, so itu adalah salah satu cara. Okay. Okay, cara yang kedua adalah melalui exchanger. Okay, melalui exchanger ni adalah satu tempat yang mana dia menguruskan jual beli kripto tu sendirilah. Contoh macam Luno, Binance, Huobi, apa lagi? KuCoin. Sorry lah kalau ada saya yang tak sebut kan. Get.io, ada banyak lah dekat pasaran ni. So diorang dah ada graf dia sendiri. Kat dalam tu dia ada plug-in graph. So kita boleh tengok graf kat dalam tu dan kita boleh pending order ataupun pending order buy atau pending order sell lah. Kalau untuk Malaysia, untuk BNB, cara yang paling buat masa ni yang saya tahulah. Yang saya tahu adalah menggunakan Binance. Tapi kalau kita search Binance, kita akan tak boleh, kita tak boleh untuk akses kepada website tu lah. Dan dia akan loading dan kita tak boleh nak login lah. Ada satu cara, iaitu kita menggunakan tengok dia this site cannot reach kan. Okay, kita copy ni, copy link tu. Saya cubalah, kalau jadi, kalau tak jadi, okay, kita tukar dot kepada .me. Okay, so kita dapat akses kepada website Binance. Dan kita boleh register lah. Kalau yang belum ada account, perlu register, masukkan email, proses register biasalah, verification apa semua. So once kita dah register, kita kena verify kita punya account. Okay. Okay, baik. So macam case saya ni, saya dah ada account. So saya akan login. Nak tunjuk lah macam mana interface. Ada satu tempat yang kita boleh tengok exchanger yang terima yang buat exchange BNB tu lah. Okay, bila kita alright, pergi dekat CoinGecko tu. Bila kita dah search BNB, so BNB rank nombor 3. Okay, kita scroll bawah. Kat bawah ni ke? Dekat overview. Okay, dekat overview ni, cara dia kita tengok dekat overview tu.
kita klik overview sini. So okay, ni Binance Coin Market ni. So ini antara exchanger yang terima BNB lah. So ini dia punya pair. So okay, untuk dalam kripto ni, stable coin ataupun currency yang mostly digunakan untuk kita berdagang lah. Sama ada kita boleh guna USDT ataupun Bitcoin. Okay. Sebabnya USDT ni satu USDT mewakili satu USD. So dia packkan ataupun dia ikatkan satu USDT ni kepada satu USD lah. Okay, kita boleh tengok all trading. So ni lah. Ada banyak lah sebenarnya. Cuma sama ada kita familiar atau tak familiar je untuk guna. Okay. So kita ada Binance, FW, Hit Bitcoin, Get.io. So Get.io pun ada beberapa ni guna Maxi. Apa lagi? Okay, KuCoin. Huobi dia Huobi. Huobi, okay. Ni yang familiar lah kat Malaysia kan. Okay, kalau macam Indonesia diorang special sikit sebab diorang ada toko kripto. Okay. So toko kripto ni dia ada pair dia sendiri, iaitu satu ni dia ada BIDR. Okay, maknanya satu BIDR ataupun satu Binance Indonesian Rupee ni bersamaan dengan satu rupiah lah. Rupi India kan. Satu rupiah Indonesia. Okay. So Indonesia ni dah sebenarnya step ahead lah dalam dunia blockchain dengan kripto ni berbanding Malaysia. Okay, Malaysia ni macam masih fasa adaptasi lagi, adaptation lagi. Okay, kita masih nak explore lagi lah. Okay, alright. So ini antara exchanger yang famous lah untuk orang trade BNB ni. Okay, jadi kita tak boleh BNB direct kepada MYR sebab tak ada pair MYR. Yang ada BNB USDT. Okay. Okay. So far faham ke? Okay. P2P tu pun ada chance kena scam juga. Tapi account trader tu akan dibukukan kalau transaction tak jalan kan. Okay. Saya rasa soalan Aiman ni merujuk kepada P2P dalam exchanger. Okay. Kalau P2P direct, maknanya kita transfer, kita send kita punya BNB tu kepada wallet kawan kita, contoh kawan kita lah. Dalam kes ni kawan kita sendiri kan, kita kenal dia. Kalau dia tak bayar, kita boleh pergi ketuk pintu rumah dia. So itu adalah cara yang selamat lah. Kalau tak selamat, kita jumpa seller entah mana-mana, promote, okay, want to buy BNB kan, rate sekian. Kita pun transfer BNB kat dia. Sampai masa kita minta duit, dia tak nak bayar kan, ataupun dia tak bayar. So kita kena scam lah tu. Kalau dalam P2P exchanger pun still ada isu, sama ada isu bagi pihak seller tu sendiri, maknanya dia scam lah. Maknanya kita dah dia request kan, contoh kita letak, nanti saya tunjuk dekat dalam Binance punya apps ataupun website tu. Bila kita iklankan kita punya tu dekat P2P, so once ada orang nak beli, kita akan dapat notification. Okay. So ataupun kita nak belilah, contoh dalam kes ni kita nak beli. Okay. Kita dekat P2P tu, kita tekan buy. So orang tu dia akan floating lah, benda tu floating kan. Dan dia instruct kita untuk bank in. So once kita bank in, dia boleh maknanya kalau kena scam tu, maknanya dia tak release lah BNB tu. Dia tak release, so kita tak dapat, dia tak masuk dalam wallet Binance kita. Okay.
apa security measure Binance atau Huobi untuk prevent P2P scam ni, so far saya rasa report je lah, report button. So kalau dah kena scam, barulah kita realise yang kita kena scam. So tak ada lagi, rasanya adalah a few cara yang kita boleh monitor supaya kita tak kena scam. Kita tengoklah, ada a few indicator lah. Okay, nanti kita tengok sama-sama. Okay, once dah ada Binance ni, dah ikut ni, sekejap saya stop kejap. Okay. Oh, masih ada orang masuk Okay. Ni pun tak tahulah kelas kita ni dapat record ke tak, sebab saya rasa ada glitching tadi. So macam dia tak record. Okay, so siapa yang ada malam ni boleh ajarlah siapa yang tak dapat join kan. Okay, so interface dia macam ni. So dia ada Binance, ada buy, market, trade, derivative, earn, finance, NFT. Okay, so bila dah login, kita tekan profile ni. So kita boleh tengok lah semua dia punya ni. Kalau dah verified, dia akan simbol verified lah. Kalau kita tak upload lagi dokumen-dokumen yang minta tu, dia akan cakap pending for verification, macam tu lah, something lah. Okay, so kita boleh pergi dekat kita punya wallet ni. Okay, kita boleh pergi dekat funding kot. Okay, funding wallet. Okay, funding wallet ni adalah wallet untuk kita off-ramp ataupun on-ramp. Okay, so kita pergi dekat ni. Okay, kalau nampak ni button buy and sell. Okay, kita buy and sell. Okay, sebelum tu lupa pula benda penting. Macam mana kita dari MetaMask kan. So sekarang ni isunya adalah macam mana kita nak liquidate BNB kan. So kita dah ada BNB, tak kisahlah sama ada kita dapat secara percuma ke, kita jual NFT ke kan. Sebab mostly NFT artis yang start dekat pentas ke, dekat OpenSea ke, diorang start dengan ada orang ajar, kemudian orang tu sponsor dia. Okay, aku nak mint ni tapi aku tak ada BNB, tak apalah, kawan kita pun nah aku transfer kat kau. So dia pun from zero knowledge dalam blockchain ataupun Bitcoin ni, dia terus jump into NFT. Jadi dia tak tahu cerita macam mana daripada duit fiat ni nak on-ramp kepada blockchain lah. Maknanya daripada fiat kepada BNB ataupun USDT ataupun Bitcoin kan. Dia tahu-tahu dia start dengan maknanya zero modal lah. Modal kosong, tak ada modal. Kawan dia sponsor ke, ada orang pemurah hati belanja dia BNB, ataupun dia dapat airdrop ke apa ke kan. So macam mana dia nak liquidate ataupun dia nak cash out lah. Orang cakap, oh boleh tengok tadi saya tunjuk chat BNB kan, satu BNB sampai 2000, 2100. Contohlah tiba-tiba ada orang pemurah transfer kat wallet kita satu BNB. Tapi kita tak tahu macam mana kita nak cairkan. Okay, so daripada MetaMask, saya nak tunjuk pun susah sebab tak nampak. Okay, saya rasa saya kena ni lah, kena share entire screen. Okay, share. Okay, boleh nampak Okay. Okay, boleh nampak ke? Boleh nampak ke? Ni pop up ni. Okay, so caranya adalah so yang setting chain ni tak perlu ajar lah. Saya rasa nampak. Saya rasa lah. Okay, so kita tekan je send. Okay,
So dia cakap send tu address kan, public address. Okay, mana kita nak dapat address ni? So kita dah register account Binance kita. Kita dah register account Binance kita. So kita pergi dekat kita punya profile ni. Pergi dekat wallet. Kita pergi dekat kita punya fiat dan spot ni, saya rasa lah. Okay, spot wallet lah. Okay, so dekat spot wallet ni ada ke? Okay, akan ada list of ni. So kita search je atau BNB. Bukan. Ni fiat. Okay, kita kena search dekat tak rasa kena search satu-satu. Okay, akan ada BNB. So sinilah dia ada function-function dia. So kita tekan deposit. Okay. Oh, dekat deposit crypto. Dekat deposit crypto. Okay. Tak apa. Okay. Kalau dia ada 3 sini. Okay, ini nak cerita chain atau network ni saya dah explain. So video ni ada dalam group FB lah. Dia ada beberapa chain. So BNB ataupun kod dia BEP2, BSC, Binance Smart Chain, BEP20, Ethereum, ERC20. So make sure pilih chain yang betul. So benda ni yang jadi isu besar bila kita salah transfer ataupun kita salah send. Okay, contoh saya nak send BNB sinilah. Jadi bila kita kalau macam dalam kes pentas, kita pentas support untuk Binance Smart Chain kan. So nak tahu mana Binance Smart Chain ni, kita buka dekat MetaMask ni. Kita tengok dekat atas ni, networks ni. Okay, so macam ni Binance Smart Chain. Kalau ERC20 ni lah, Ethereum network ni. Ni okay ni. Tunjuk juga ada Ethereum. So baki Ethereum kosong dan di chain Ethereum. So tak ada any coin lah. Okay. Okay. So daripada sini kita tekan send. Kita just copy je. Kita copy ni. Kita pergi dekat MetaMask. Dan kita send lah. Ini so ini amount lah. Okay. Contoh kita send 0.01. Dia tak tunjuk lah. Contoh 0.001. Kita pulang lah. Nak send berapa kan? Berapa yang ada tu kita send. Tapi make sure kena consider jugalah dia punya gas fee. Okay, contoh macam ni gas dia 5, gas limit 2100. Okay, kita try 0.01. Tekan next. So dia akan minta confirmation bersama dengan gas. So gas fee dia, estimate gas fee dia ni lah 0.00105. Dekat sini lah kita perlu kira lah kalau kita nak jual ke, kita nak beli ke, dekat maknanya dekat kawan kita kan, orang yang kita kenal ataupun orang yang kita percaya. So kita kena ambil kira juga gas fee ni. Okay, so contoh PNB gas fee tu. Okay, so sekitar 23 sen. Saya tak rasa lah 23 sen. Sebab Binance Smart Chain ni agak mahal. Tapi transfer sen ni mungkin murah lah. Tapi kalau kita nak guna dekat DeFi wallet untuk di app function apa semua, dia mahal lah sikit. Okay. So around 23 sen. Okay, so dia minta confirmation. Okay, kita boleh confirm lah. So macam dalam kes ni saya tak nak transfer, saya reject je. Okay. So pergi balik dekat kita punya ni. So ni kita boleh kena baca lah. Ni dia punya network confirmation berapa minimum. Kalau tak sure juga tekan je video tutorial ni. Okay, nanti dia tunjuk lah. Okay, once dah masuk, benda tu akan duduk dekat dalam kita punya wallet lah.
Ni wallet ni. Dia akan duduk dekat spot ni, spot wallet. Okay. Okay. So, ni ada banyak lagi function dalam Binance ni, kena ada kelas lain lah pasal nak guna Binance ni kan. So, dia akan duduk dekat bawah ni lah, koin-koin yang kita ada. Okay, kita search BNB ni. Kita boleh buy, kita boleh deposit, atau kita boleh withdraw, kita boleh trade. Okay, so cara pertama adalah kita jual terus BNB jadi MYR. Dekat mana? Dekat sini, dekat funding. Okay, sorry, dekat tepi ni, sini funding ni kan. Tekan, kita pergi dekat ni, buy or sell, ataupun kita search lah BNB. Okay, kita boleh buy or sell. Tekan sini boleh juga. Okay, jadi apa fiat yang kita nak guna untuk Malaysia? Kalau kita search MYR, no result found. Okay, sebab Malaysia government block lah Binance ni. Okay, jadi apa yang perlu kita buat? Kita search RON. Okay, saya tak rasa selama-lamanya Binance akan block, sebab mungkin dalam fasa lah, mungkin dalam fasa adaptasi kan. So adalah benda yang dia rasa meragukan, dia block dulu. Coming soon, dia akan uplift lah benda-benda yang dia block ni kan. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok LinkedIn, ada banyak dia buka vacancies untuk Binance punya ni lah, maknanya untuk Malaysian jadi representative Binance. Jadi saya rasa diorang tengah buat something lah untuk legalkan Binance ni. Okay, sebab tu saya berani ajar malam ni, tapi terpulang lah atas keberanian masing-masing. Okay, okay, macam mana kita, so RON ni adalah mewakili ringgit lah. Okay, ini adalah seller, nama seller. Ni adalah harga dia. Okay, ini adalah berapa limit dia nak jual, ataupun berapa BNB yang dia ada. So around 8 BNB dia nak jual. Method limit, okay, limit ni dulu. Limit ni penting. So limit ni adalah berapa minimum yang kita, so dalam kes ni kita nak buy. Okay, sini buy. Okay, so buy ni maknanya kita nak membeli lah. Kalau kita nak beli, buy, so limit untuk yang dikenakan oleh YC Online ni adalah RM1,000. Minimum kita kena beli RM1,000. Dan maksimum dia semua ni lah, kalau kita nak beli semua ni 18,400 ni. Dan payment method bank transfer. Saya rasa mostly bank transfer lah, sebab dulu ada boleh pakai Touch 'n Go e-wallet, ataupun apa lagi yang saya pernah jumpa, adalah apa nama orang panggil, e-wallet yang available kat Malaysia kan. Boost, rasanya Boost boleh juga yang diorang guna, tapi sekarang saya rasa dah tak ada dah, sebab e-wallet tu sendiri dah ban transaksi melibatkan kripto. Okay, so macam ni limit dia murah lah, RM50 pun dah boleh beli. Okay, RM50 dah boleh beli dengan rate ni lah. So cara apa semua ni kena kira balik lah. So far macam mana? Clear ke? Faham ke sampai sini? Okay, tak ada soalan lagi Okay, cara untuk kita pastikan seller ni betul-betul orang cakap seller yang diyakini lah. Kita tengok ni, berapa order, maknanya berapa transaksi yang berlaku, dan berapa success rate dia. Okay, so macam saya preference saya sendiri adalah 90 to 95, maknanya 95% above lah. 90% tu tengok keadaan, tengok bergantung kepada rate dia dan bergantung pada limit jugalah. Tu saya sendirilah, saya punya preference. Okay, ni untuk rate ni kena ambil calculator, kira compare sama ada mana untung kita jual terus dari BNB kepada fiat, dalam kes ni ringgit lah kan, ataupun
dari BNB kita tukar kepada USDT, satu cara. Cara kedua, BNB kita jualkan, kita jadi XRP. Sebab apa XRP nanti saya tunjuk. XRP punya off-ramp. Okay. So ini BNB lah. So sampai 3,000 pun ada. 3,000 rate dia 3,000. So memang ni pergi haji balik hari lah. Okay. So kita boleh buy. Okay. Yang dalam case kita ni kita nak sell kan. So kita pergi dekat sell ni. Kita ni macam mana kita sendiri nak list dalam ni. Maknanya nama kita nak ada dalam ni, dalam advertiser ni. Itu yang nak ajar. Okay. So cara dia adalah kita pergi dekat ni, post new ad. Okay. So kita tekan post new ad. Kena apply as merchant dulu. So kita kena apply. So kena ni lah. Okay. Ni requirement dia, kena complete requirement dia ni. Okay. Dia detect kita punya Malaysia. So ni available currency. So ni requirement. Dah buat ni. At least 1,000 BUSD must be available on your spot account. Ni saya rasa baru ni. Syarat ni baru. Okay. Ataupun sebab kita nak jual BNB. Okay. Sebab tu syarat dia agak ketat lah. Sebab kita nak jual BNB kan. Kalau kita sama je. Dekat orders P2P. Okay. Kalau USDT verification fail Okay. So okay. Ni cara kedua lah. Cara ke 1, 2, 3. Okay. Tadi BNB kan. Okay. Ni cara ketiga iaitu kita tukarkan BNB kita. So tadi saya dah cerita daripada MetaMask macam mana kita nak transfer masuk dalam exchanger. Kemudian dari exchanger ni, dari Binance ni sendiri, apps Binance ni, macam mana kita nak jual terus. Tadi maknanya kita terus off-ramp lah. Maknanya daripada ni, BNB yang kita ada tu, kita terus, kalau dalam case kita dah ada kan BNB tu, kita terus sell lah. Kita pergi dekat sell. So kita kena tengok lah limit berapa yang ni kita nak sell. So contoh dalam case ni kita nak sell berapa yang paling murah. Okay, ni RM400 ni ada kan. So success rate dia dah buat 800 order, 96%. Rate dia pun okay lah, tak adalah murah sangat. 2,100. Apa orang cakap, harga ni lah, harga market lah. Okay, kita tekan sell. Okay, contohnya kita macam dalam case ni saya tak ada lah. Saya tak ada BNB lah. Jadi kita kena transfer masuk dalam ni. Okay. Contoh kita nak 0.1. So baru 200 tak cukup. 0.2. Okay. So berapa paling sikit? Ni kita letaklah 400. Okay. So macam dalam case ni minimum kita kena jual dekat dia sebanyak 0.18 ni. 0.18 ni dan kita akan dapat 400 lah. So cara lain, tengoklah ni nama dia OTC Trader ni. Okay. So set payment method ni kita kena set lah. Okay. So kita pun sebab saya tak set, so kita kena set lah add payment method, nak transfer ke bank mana apa semua kan. So kita just key in je lah apa yang dia minta ni. So apa account kita pakai, apa semua-semua ni kan. Okay. So once tu kita akan terus boleh sell lah.
Sebab saya banyak guna phone. Jadi kurang lah agak kurang guna apa nama website ni. Jadi saya tak ada part function button tu yang tak jumpa. Okey. So dekat mana kita nak cari tu BNB kita kat ni Fiat and Sport ni. Okey. So ni cara ke dua tadi kan. BNB terus ke ringgit. Okey, macam mana daripada BNB sebab dia ada banyak kan tadi. Kalau kita tengok funding tu, dia ada banyak. Kita boleh buy and sell ni. Okey. Ni currency yang diterima lah untuk kita off ramp dengan on ramp. Okay, kalau dalam kes ni ada 1, 2, 3, 4, 5. So any of these 5 kita boleh convert dia sama ada dari BNB atau another coin. Kita jadikan USDT ke, Bitcoin ke, BUSD ke, BNB ke, Ethereum ke untuk kita off ramp lah. Maknanya untuk kita jadikan ringgit. Okay. Kebanyakannya suka guna USDT sebab USDT ni tengok limit dia RM100 pun lepas je. Sell. Limit dia agak murah lah. Ni macam ni case ni kan. RM30 pun kita dah boleh jual lah. Okay. So kalau macam ni RM30 berapa? Dalam 7 USD pun kita dah boleh jual lah. Kalau 7 USD around berapa BNB kan. Okay. Tapi kena tengok lah rate dia ni kan. Sama ada berbaloi ataupun tak. Kalau ikut ni berbaloi lah. Agak tinggi ni sebenarnya. 4.36 dia beli. Ni 4.26. So murah lah. Dia beli murah lah. 4.26. Yang ni mahal. 4.36. Okay. Okay. Okay, macam mana dari BNB yang dah ada dalam kita punya Binance tu untuk kita jadikan any of this lah. USDT ke, Bitcoin ke, BUSD ke, Ethereum ke kan. Kita pergi dekat trade. Kita pergi dekat ni balik. Pergi kat wallet kita. Always pergi dekat asset yang kita ada. Okay. Sebab button dia memang terus ada lah. Boleh je kalau kita nak pergi dekat tepi-tepi ni. Tak ada pula. Dia button trade sini kot. Trade ni. Okay. So kita pergi dekat any of coin yang kita nak trade tu. So dalam kes ni kita nak tukarkan BNB jadi USDT. Okay. So stable coin yang available untuk Binance ni USDT, BUSD lah. Kalau kita tengok tadi kan list tu. USD dengan USDT. Okay, dekat BNB ni dia ada button trade. Kita tekan trade ni. Kita boleh pilih lah nak jadikan dia apa kan. So kita pergi dekat USDT, BNB USDT. Okay. So untuk first user dia akan keluar lah semua-semua ni kan. Okay. Dia ajar lah choose a specific coin pair. So ini apa ni? Try margin trading ni tak perlu lah kot. Okay. Ni upgrade. Ni kita nak place order. Kemudian dekat atas ni kita boleh customize layout. So kita boleh always ask for help lah. Okay. So ini graph. Okay. Ini graph BNB USDT. Dekat sebelah kanan ni list of pair. Okay. Kita boleh filter dia. Nak cari apa. BNB kan. Okay. Kemudian belah kiri ni adalah market board. Papan ni lah. Buy and sell dia. Okay. So harga jualan akan lebih mahal lah berbanding harga belian. Okay. Maksudnya bukannya harga kita beli. Harga yang Binance beli. Dalam kes ni Binance lah. Kita boleh istilahkan Binance beli lah. Yang ni dia beli daripada kita. Yang ni dia jual kepada kita. So mestilah ada jual mahal. So perbezaan harga jual dengan harga beli ni
kita panggil spread lah, spread value. Okay. So contohnya dia akan keluar kat sini lah berapa USD yang available, berapa BNB yang available untuk kita trade. Okay. So dalam kes ni saya ada baki USD lah dan BNB saya kosong. Okay. So kalau kita nak jual, kita kena key in dekat belah kanan ni, dekat belah sell ni. Contoh kita nak jual 0.1 BNB kan. So disebabkan tak ada BNB, tu yang dia tak ni lah. Ataupun kita boleh pakai toggle ni. Okay. Ni belah kiri ni untuk kita beli. Maknanya kita ada USD, kita nak beli BNB. Yang belah kanan ni kita ada BNB dan kita nak jual dia jadi USD. Okay. So kalau kita dah transfer, kita akan nampak lah available balance kat sini. So okay, kalau macam ni kita guna limit. Limit ni maksudnya kita boleh setkan berapa harga kita nak jual. Okay, contoh kita nak jual harga so harga sekarang 522.8 kan. So kita nak jual harga tinggi sikit. Contoh kita nak jual 600 USD kan. So kita letaklah 600. So kita nak jual 0.1. Tak boleh lah sebab kita tak ada balance kan. Okay. So kita boleh, so kita akan dapat 60 USD lah. 60 USDT. Okay. So daripada USD yang kita dapat ni, kemudian barulah kita boleh dia jadi USD lah. Okay. Okay. Bila kita dah trade, dia akan always masuk dekat sini. Wallet ni. Fiat and Spot. Saya rasa malam ni sempat ajar Binance je. Dia ada yang Huobi, KuCoin apa semua tu tak sempat nak explore lah. Okay, tak apa. Tapi maknanya dia akan masuk kat sini lah. Berapa wallet kan. Berapa total kita ada, berapa available balance kita ada. Okay. Saya boleh tunjuk sikit XRP tu. Maknanya kita pergi dekat trade tadi. Dekat ni tadi. Okay, contoh ada kat XRP. Okay. Kita pergi dekat trade XRP BNB. Okay. Kita ambil pair XRP BNB. Samalah. Kita buat macam USDT tadi kan. So kita jual BNB kita jadi XRP. So once kita dah jual, berjaya jual, kita akan nampak kita punya XRP dekat sinilah, Fiat and Spot kan. So XRP tu apa kita buat? Ni in case untuk yang nak guna Luno lah. Saya tak explain pula pasal Luno kan. So kita tengok sikit Luno punya website. Okay. So ni lah. Korang boleh sign up. Dan ikut je step by step yang dia suruh tu. Okay. Dekat Binance ni, pergi dekat XRP tu ni. So korang pergi withdraw. Okay. So boleh withdraw lah XRP yang kita dah ada tu. Ada kat address book. Tak ada kot. Okay. So kita just copy daripada Luno punya account, XRP punya address dekat Luno ni. Kemudian kita paste dekat sini lah. Dan network tu XRP lah. Ni Ripple network. Okay. Dan make sure masukkan memo dengan address dia. Okay. So kita proceed je. So malam ni more to Binance lah sebenarnya. Okay. So ada soalan? Membantu tak? Ada soalan lah. Tak scroll. Ada gas fee ke bila kita nak convert coin ke duit? Gas fee coin ke duit. Coin ke duit. Kena ingat setiap kali transaction berlaku, bila kita nak confirm daripada DeFi wallet, contoh MetaMask, kena bayar gas fee. Sama ada kita nak transfer ke, nak send ke, kita nak maintain ke, kita nak sign contract, smart contract ke, kita
kita kena bayar. Okay. Shopee Pay pun ada, betul. Okay, pakai phone senang sikit. Okay. So, harap membantu kelas malam ni. Kalau ada sebarang kemuskilan atau tak clear part mana, boleh DM lah. Boleh DM Twitter ataupun dekat Facebook. So, jangan lupa. So, dah pukul 10. Kelas kita tak lama. Sejam je. Maksimum sejam je. So, malam ni kita ada isu sikit dengan Zoom link sebenarnya. Sepatutnya kita pakai Zoom. So, bila kita pakai Zoom, kita boleh broadcast terus dekat FB Live dengan YouTube. Macam kita buat kat kelas sebelum ni kan. Tapi Zoom account kita ada problem sikit. Kita akan renewal subscription. Mungkin next class kita akan back to Zoom lah. Okay. Boleh join kita punya FB group Sekolah Kripto. Boleh like page FB kita, My Sekolah Kripto, kalau tak silap saya. Okay. Last round saya akan buka. Okay, ni Abi ada share Linktree. Saya akan buka mic lah kalau ada yang nak tanya direct kan. Okay, saya dah buka ni. Kalau ada yang tak nak pakai chat, dia nak tanya terus pun tak ada masalah lah. Kita lalukan lah. Kita bagilah 3-4 minit kan nak tanya. So, terima kasih semua yang sudi hadir. So, itu je kelas malam ni. Tak sempat banyak, panjang pula nak cerita pasal Binance je. So, yang saya boleh simpulkan yang kelas malam ni lah. Cara pertama, okay, ada soalan. Okay, sebelum saya pergi ke soalan tu, saya buat kesimpulan dulu. Okay, cara pertama adalah dengan kita direct lah. Contoh kita sekarang dalam ni ada berapa? 30 orang kan. So mungkin ada kita yang nak pakai BNB dan ada antara kita yang nak pakai duit ringgit kan. So mungkin saya boleh contact Abi. Okay Abi, nak beli tak BNB? Aku ada BNB ni nak cash out. So kita terus send kepada address Abi. So Abi kena provide lah dia punya address kan. Cara mudah kita nak detect chain adalah melalui dia punya address. Okay, kalau 0x tu dia mewakili EVM lah. Kalau nak cerita EVM ni panjang pula kan. Tapi secara ringkasnya adalah Ethereum Virtual Machine. So any chain yang dia adaptasikan daripada EVM akan bermula dengan 0x. Okay, untuk cerita pasal 0x address ni, kita dah ada video dekat YouTube. 0x Tracker tu, itu dia punya developer sendiri yang cerita. Okay, Sekolah Kripto invite developer sendiri. Kat mana tadi? Okay, contoh nak transfer ke Abi kan. Jadi saya terus send BNB saya dekat Abi dan Abi kena transfer duit masuk ke akaun Maybank saya lah. Contoh macam dalam kes ni saya pakai Maybank kan. Okay, so tu salah satu cara. Tapi risiko dia adalah contoh kita dah transfer BNB, orang tu tak nak transfer duit. Kita dah tak boleh nak, contoh orang tu hilang lah. Kita nak isu saman ke apa ke, susah. Sebab benda ni dia dekat blockchain. So dah untraceable lah benda tu. So kita dah bukan untraceable, blockchain tu ada, kita boleh nampak. Tapi orang pemilik owner address tu, contoh dia hilang, dia lari ke, kita tak boleh nak detect siapa owner kepada address tu. Itu unik dalam blockchain ni. Address banyak tu, orang panggil whale ke apa ke, kita tak tahu siapa owner dia. Siapa pemilik kepada address Bitcoin ke apa kan yang ada balance. Sebenarnya kita boleh check tau. Kalau kita ada address, kita boleh check balance orang tu ada berapa. So kita copy address dia, kita just masuk je. Contoh kalau macam Binance kan, Binance Smart Chain BEP20 ni, kita ambil address dia, kita masuk kat BSC Scan. Yang cerita pasal BSC Scan ke Ethereum Scan ke, ini cerita lain pula lah. Kena buat kelas khas pula pasal network dan chain ni. Dalam sekolah kripto sendiri kita dah banyak lah network yang kita dah ajar. Wave network, kita dah ajar Harmony One network. Lepas tu kita dah ajar Dr. Ihsan ada. Dr. Ihsan banyak lah cerita pasal network-network pelik dan network-network. Sekarang dia maximalist pada Crow,
ataupun crypto.com punya ni lah. Network dia pakai, tak silap saya pakai IBC. So IBC tu dia punya protokol rasanya. Tapi dia punya tu benda-benda yang berkaitan dengan Chrome, Osmo, so notation Pro lah. Tu dia dah komen dah. Okay. So okay. After kena Binance apa ni? After kena Binance kena ban ke? Okay. Pernah ada some amount of Binance tapi dah transfer ke Luno. Okay. Tak ban pun. Dia macam mana Dia dia sekat je lah. Sama lah kan, sekat dengan ban kan. So dia limitkan penggunaan Binance ni sebab bagi SC Binance ni berisiko. Tapi bagi pengguna berisiko kalau kita guna margin trade lah. Margin trade ni macam mana, kita berhutang untuk trading. Okay, sama macam sorry kalau saya sebut, sama macam konsep forex lah. Ni kita masukkan contoh $100, kita boleh trade up to $1,000, up to $10,000. Sebab tu kalau crypto ni saya sarankan kita kepada spot je. Kita guna spot je. Margin ke futures ke kita cuba elakkan. Okay. Kalau boleh tak payah sentuh lah. Okay. So tu je. Sorry kalau macam tak cukup masa malam ni. Terima kasih semua yang ada. Teruskan keep in touch dengan Sekolah Kripto. So more content lah coming untuk tahun 2022 ni. Okay, that's all. Thank you semua. Assalamualaikum.